Isteri saya juga berada di sini pada hari ini. Kalau kamu lihat seorang gadis yang paling cantik, itulah dia. Di sebelah sini. Saya ini pemalu sebenarnya. Jadi saya rasa segan untuk berkhotbah di Kebaktian Bahasa Malaysia kerana bahasa Malaysia saya boleh dikatakan koyak lah. Sudah lebih daripada 10 tahun tidak bercakap bertutur dalam bahasa Malaysia apabila saya di Thailand. Sebenarnya saya berasal daripada Johor. Bahasa Malaysia saya adalah bahasa Malaysia standard, bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan ada orang mengatakan yang lain bahasa Malaysia saya. Dia tidak biasalah mendengar cara saya bercakap dalam bahasa. Sebenarnya saya lebih suka bahasa Malaysia daripada Sabah. Lebih merdu, lebih sedap didengar. Tapi pada hari ini saya akan cubalah untuk berkhotbah dalam BM. Marilah kita berdoa dulu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang akan disampaikan meneguhkan iman kami, menguatkan jiwa kami dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Manusia dibuat oleh Tuhan, dicipta, direka oleh Tuhan berwarna-warni. Jadi kalau orang Barat itu, apakah warna mereka? Orang daripada Barat, kita mengatakan mereka orang putih, betul tak? Sebenarnya mereka merah jambu sikit lah. Tapi kita panggil dia orang putih. Kalau orang dari Afrika, kita panggil dia apa? Afrika. Hitam, betul tak? Kerana mereka gelap lah, jadi kita mengatakan mereka itu orang hitam. Kalau orang daripada Asia Tenggara ataupun daripada Malaysia, kita memanggil dia, warna dia apa? Warna apa? Coklat. Warna coklat. Okey, orang Asia Tenggara kita memanggil mereka, kulit mereka berwarna coklat. Kalau orang Cina warna apa? Saya ini orang Cina lah. Warna apa? Warna kuning, betul. Jadi orang Cina itu warna kuning, saya itu warna kuning, tapi orang mengatakan saya itu kuning pisang. Maksudnya Din suka kata orang Cina OCBC. Jadi orang Cina tapi bukan Cina. Kerana walaupun orang Cina tidak pandai atau tidak fasil dalam bahasa Cina. Jadi saya orang Cina OCBC ataupun orang Cina pisang. Kulit pisang warna kuning tapi dalam pisang itu warna putih. Jadi orang Cina ini macam orang Barat jugalah suka bahasa English. Cakap bahasa English. Tidak pandai bahasa Cina. Jadi kalau kamu tidak tahu nama saya, kamu boleh cakap, yang si pastor itulah si pastor pisang. Ataupun si pastor OCBC. Itulah saya. Jadi walaupun kulit kita berwarna-warni, tetapi apakah yang di dalam kita? Kulit kita berwarna-warni, tapi di dalam kita sama, betul tak? Darah kita semua warna merah. Jadi hari ini ada kempen derma darah. Jadi kalau kamu muda lagi, kuat lagi, pergilah derma darah selepas kebaktian hari ini. Jadi walaupun kita berwarna-warni, kulit kita berbagai warna, tetapi kita semua sama, betul tak? Rekaan Tuhan. Darah kita warna merah. Adakah orang putih itu mempunyai darah yang biru? Ada tak? Tidak, betul tak? Merah juga. Orang Afrika darah mereka hijau. Tidak, betul tak? Merah juga. Orang Asia Tenggara darah mereka orange. Tidak, betul tak? Ataupun orang Cina darah mereka ungu. Tidak, kesemua darah kami adalah sama, warna merah juga. Dengan itu adalah tema Filemon sebenarnya. Dalam buku yang singkat, yang pendek itu, yang ditulis oleh Paulus,
mengatakan itu manusia sebenarnya adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan mencipta kita manusia semua sama rata, sama saja, sama rataf, tidak kira sama ada kita orang Cina ke orang India ke orang apa kan. Kita ini semua sama saja ciptaan manusia. Jadi Filemon itu menekan nilai seseorang tanpa mengira sama ada kedudukan ataupun taraf sosial. Setiap manusia sama. Sama ada kita kaya ataupun miskin, kita adalah ciptaan Tuhan. Sama ada kita berpelajaran tinggi atau tidak berpelajaran, sama juga. Manusia juga, ciptaan Tuhan juga. Berpangkat ataupun tidak berpangkat itu sama juga. Mungkin kebudayaan kita berlainan, mungkin latar belakang kita berlainan, tetapi kita semua adalah sama ciptaan Tuhan. Itu adalah tema Filemon. Filemon yang buku singkat dan pendek yang ditulis oleh Paulus. Jadi hari ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah ruang untuk seorang pekerja. Di sini sebenarnya adalah untuk challenge kita untuk memberikan ruang bagi mereka yang mungkin telah menyakiti hati kita dalam konteks pekerjaan. Okay, but I'll look at it at the big picture lah, gambaran yang lebih besar. Jadi poin nombor 1 itu ruang untuk pengampunan. Daripada Filemon 8 hingga 10. Jadi saya baca. Oh, terlalu kecil. Okey, ada di sini. Okey, saya baca dulu. Filemon 8 sampai 10. Kerana itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan kerana Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Paulus menyuruh Onesimus untuk menyampaikan satu surat-surat kepada jemaah di Kolose dan juga di Efesus. Tetapi selain daripada surat, maksudnya sini Paulus menulis surat kepada orang-orang di Kolose dan juga orang-orang atau jemaah di Efesus. Jadi dia menyuruh Onesimus untuk menghantar surat ini. Tetapi selain daripada surat ini, dia menulis satu surat yang khusus, satu surat yang khas. Surat itu adalah surat tentang Onesimus. Onesimus sebenarnya daripada Kolose. Dia dikenali oleh orang-orang di Kolose. Tetapi Paulus berasa adalah perlu untuk menulis satu surat yang khas. Dan surat itu adalah yang dibaca hari ini. Filemon adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Surat itu ditujukan kepada Filemon. Filemon adalah seorang yang sangat kaya. Dan Onesimus merupakan hamba kepada Filemon. Tetapi Onesimus melakukan satu perkara yang tidak baik. Okay, dia dipercayai telah merompak ataupun mencuri daripada Filemon. Lepas mencuri itu dia cabut lari, pergi ke tempat lain. Okay, entah dia mengambil barang daripada bos dia. Lepas itu dia cabut ke Roma. Di Roma, Onesimus telah menjadi pengikut Yesus.
Dan dengan itu dia menjadi seorang yang berubah. Menjadi orang lain sudah. Daripada seorang yang jahat, dia sekarang menjadi seorang yang baik. Dan dia banyak membantu Paulus di dalam penjara. Dan sekarang Paulus memerlukan pertolongan Onesimus untuk menghantar surat itu kepada orang-orang di Kolose dan juga di Efesus. Jadi harapan Paulus menulis surat ini kepada Filemon adalah supaya Filemon akan mengampuni Onesimus. Bukan saja mengampuni Onesimus, tetapi juga menerima dia sebagai satu saudara dan bukan lagi sebagai seorang hamba. Jadi paham tak apa yang saya katakan? Okey, surat itu ditulis, Filemon adalah bos lah, majikan lah, okey, adalah bos. Jadi Onesimus itu hamba ataupun pekerja kepada Filemon. Dia melakukan kesalahan. Jadi sekarang Paulus menulis surat mengatakan supaya jangan marahlah Filemon, sudah lepas itu, ampunkanlah Onesimus. Sekarang dia sudah menjadi orang yang baik. Okey, jangan lagi menjadikan dia hamba, tetapi menjadikan dia seorang saudara dalam Kristus. Jadi saya ini dulu sebelum saya menjadi padri, saya bekerja dalam satu syarikat. Jadi saya itu adalah pengurus senior. Dan syarikat itu adalah syarikat pembuatan lah. Kami membuat barang-barang pembinaan. Jadi dalam jagaan saya ada 200 lebih pekerja. Macam-macam pekerja saya itu. Susah mau cari pekerja yang baik. Mereka melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh, yang tidak bagus lah semua. Nombor satu itu pandai mabuk. Setiap kali dapat gaji, keesok dia tidak datang kerja. Mabuk. Boleh jumpa mereka di kedai, minum sampai mabuk. Jadi banyak perkara yang tidak baiklah yang dilakukan oleh mereka. Jadi saya sebagai bos lah, masa itu sebagai pengurus senior ini, kena sebagai seorang Kristian juga, kena mengampun mereka lah. Maafkan mereka lah. Walaupun mereka jahat itu tidak baik. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk mengampuni mereka. Kenapa kita sebagai Tuhan kita mesti memaafkan seseorang? Kenapa kita mesti mengampuni? Nombor satu, kerana itu adalah perintah Alkitab, betul tak? Alkitab mengatakan itu bukan satu pilihan. Mengampun seseorang itu bukan satu pilihan. Tetapi mengampun itu adalah satu perintah. Jadi kalau kamu ada orang yang menyakiti hati kamu, jangan lupa kita mesti mengampuni. Kerana itu adalah satu perintah. Nombor dua, kita mesti mencontohi Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu mengampuni, betul tak? Dalam salib itu Yesus Kristus mengatakan, Bapa ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi sebagai seorang Kristian, kita mestilah mencontohi Yesus Kristus. Dan sebab ketiga saya percaya, kenapa kita mesti mengampuni adalah kerana dia akan membebaskan kita daripada kepahitan. Kalau kita sakit hati, susah lah. Betul tak? Sakit hati itu suatu perkara yang susah. Dia mengurung kita secara emosi dan juga secara rohani. Jadi apabila kita mengampun, dia membebaskan hati kita, membebaskan fikiran kita. Jadi sebagai seorang percaya, marilah kita mengampuni. Sebagai seorang bos. Siapa di sini majikan seorang bos? Macam Filemon, kalau pekerja melakukan kesalahan, kita mesti mengampuni. Seperti yang disuruh oleh Paulus kepada Filemon. Istri saya ada di sini hari inilah. Dia pandai menyusun barang lah.
Okey, maaf saya puji isteri saya lah. Kerana dia isteri saya puji dia lah. Dia mana menyusun barang menyusun barang dalam kotak. Jadi bila kami, Bishop cakap, kena balik ke Malaysia daripada Thailand. 10 tahun di Thailand. Bishop kata, kena balik ke Malaysia, pergi ke All Saints. Jadi kami pun kena menyusun lah, masukkan barang-barang kita semua itu. Masukkan barang kami di dalam kotak. Jadi isteri saya pandai dia menyusun barang semua. Jadi ada gelas, ada piring, ada tekote, macam-macam. Wah, dia balut. Wah, bila saya nampak, hebat saya cakap. Bila sampai Sabah, sampai Kota Kinabalu mesti tidak pecah. 100% saya lihat, tidak akan pecah. Tetapi apabila sampai di Kota Kinabalu, buka kotak, pecah. Pecah. Piring pun pecah, cawan pun pecah. Tekote itu mahal. Hadiah daripada kawan, daripada England. Sangat mahal. Kepala dia pecah. Telinga pecah tak? Kepala dia pecah. Jadi kami pun sakit hati lah. Pecah sudah. Jadi macam mana pula buang ke? Wah, mahal sangat lah. Sayang kalau mau buang. Jadi kami pakai gam lah. Gam balik. Sekarang masih pakai gam balik. Tapi sudah luka Wah, gam balik masih dapat nampak dia punya crack semua. Masih sudah luka Tapi kami pakailah. Memang begitu dalam hidup kita. Tekote yang pecah itu adalah seperti hidup kita apabila kita disakiti oleh seseorang. Sudah pecah. Walaupun kita gam, masih kita tidak dapat melupakan apa yang telah berlaku. Tapi yang penting itu, kita gam balik. Yang penting itu, kita terus gunakan barang-barang. Maksudnya, kita memulihkan perhubungan. Walaupun perhubungan itu sudah berlaku perpecahan. Sudah ada garis-garis. Tetapi Yesus mengatakan memulihkan perhubungan. Terutamanya antara orang-orang yang percaya. Kita mesti mengampuni. Sebagai seorang majikan, kita mesti mengampuni jika pekerja kita melakukan kesalahan. Kerana itu adalah perintah Alkitab. Jadi, ketika kamu dilukakan oleh seseorang, kalau ada message pada hari ini, mengampunilah. Supaya kita bebaskan diri kita daripada kepahitan. Nombor 2, ruang untuk transformasi. Wah, Onesimus itu hebat Dia daripada seorang jahat. Dalam bahasa Yunani, Onesimus itu maksud dia dalam bahasa English, useful. Useful itu maksudnya berguna. Okey, baca dulu 11 sampai 13. Alright. Boleh jumpa isteri saya baca kah? Marilah, kamu bacalah. Filemon 1:11 sampai 13. Filemon pasal 1 15 ayat 11 hingga 13. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia ku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan kerana Injil. Ya, suara dia lebih merdu, betul tak? Okey, itulah saya panggil dia membaca. Jadi transformasi seorang kita mesti berubah. Kalau kita mengenali Yesus Kristus, kehidupan kita mesti melalui transformasi. Kita mesti
berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi. Jadi Onesimus itu samalah. Dalam bahasa Yunani, Onesimus itu maksud dia useless, tidak berguna. Tetapi sekarang oleh kerana dia mengenali Yesus, dia sudah menjadi seorang yang berguna. Selalu, benar tak kamu marah seseorang mengatakan orang itu tidak berguna? Benar tak? Biasa betul tak? Wih, dulu saya selalu marah orang, tidak berguna, kamu ini tidak berguna. Lepas itu jadi Kristen tidak berani lagi lah. Tapi dalam hati masih kadang-kadang ada kata mengatakan dalam hati sajalah. Kau tidak berguna. Jadi Onesimus itu tidak berguna. Tapi sekarang dia menjadi seorang yang berguna kerana transformasi dalam kehidupan dia. Ada seorang yang saya kenali ya. Cerita dia hebat lah. Tapi saya, sikit sajalah saya cerita. Dia sebenarnya pada Semenanjung Malaysia datang sini bekerja dalam satu hotel yang besar. Tidak tahu kenapa. Lepas itu dia menjadi penagih dadah. Dia hisap dadah. Dia sudah berkahwin. Isteri dia seorang pegawai bank. Ada 2 anak. Dia hisap dadah, lepas itu ditangkap polis. Masuk penjara. Lepas masuk penjara, dia keluar daripada penjara. Bila keluar daripada penjara, dia datang ke gereja. Jadi dia menjadi seorang Kristian. Dia beritahu saya ini. Dia beritahu saya, oleh kerana dia hisap dadah masuk penjara, ibu mertua dia mengatakan dia tidak berguna. Macam Onesimus lah. Ibu mertua dia marah dia. Kau tidak berguna. Jadi dia pun rasa sangat sedih lah. Tapi lepas dia datang gereja mengenali Yesus Kristus, wah, lain hidup dia. Sekarang dia sayang isteri, sayang anak. Setiap hari minggu, hari Ahad dia akan bawa anak dia ke sekolah minggu. 2 anak. Lepas itu dia dapat satu kerja. Kerja sebagai pemandu van. Lepas itu dapat promosi, naik pangkat. Daripada pemandu van jadi apa saya pun tidak tahulah, tapi dia dapat promosi lah. Kerana dia melalui transformasi dalam hidup dia. Menjadi seorang yang lain, menjadi seorang yang baru. Apabila kami mengenali Yesus, itulah yang penting. Kita mesti ada transformasi. Daripada seorang yang tidak berguna, menjadi seorang yang berguna. Adakah saudara-saudari seorang yang berguna hari ini? Berguna tak? Berguna? Berguna, haleluya, amin. Okay, ada Yesus dalam hati, mestilah berguna. Janganlah tidak berguna lagi. Right, dan akhir sekali, poin nombor 3 adalah ruang untuk persaudaraan. Jadi, Paulus mencadangkan bahawa Paulus mengatakan begini, okey baca lagi ya, Filemon 15 sampai 16. Sebab mungkin kerana itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, iaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku sudah demikian. Apa lagi bagimu? Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, Paulus mengatakan apa yang terjadi kepada Onesimus ini mungkin dia kata adalah rancangan Tuhan. Semua itu adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan supaya Onesimus boleh menjadi seorang Kristian. Boleh menjadi seorang pengikut Yesus. Jadi, walaupun dia melakukan perkara yang tidak bagus, mencuri, merompak daripada majikan dia, tetapi akhir-akhirnya oleh kerana apa yang telah berlaku, dia telah menjadi seorang Kristian. Dan Paulus mengatakan, mungkin itu adalah rancangan Tuhan untuk menggembalikan Onesimus bukan sebagai seorang hamba, tetapi sebagai seorang saudara yang dikasihi. Jadi apabila kita menjadi Kristian, kami menjadi saudara lah. Jadi kita sebut saudara-saudari. Dalam bahasa English, brothers and sisters.
Bahasa Malaysia ada kah? Abang dan adik dan kakak. Tidak, kita gunakan saudara-saudari. Tapi kita sudah menjadi saudara-saudari. Samalah iman kita, samalah satu keluarga. Satu keluarga besar. Jadi sini, wow, kamu saudara-saudari tahu tak? Satu keluarga yang besar. Jadi kamu adalah adik saya, adik perempuan saya, abang saya, kakak saya, saudara-saudari dalam Kristus. Jadi beri oleh kerana Onesimus sudah menjadi Kristian, Paulus mengatakan kepada Filemon, belilah ruang untuk Onesimus untuk menjadi saudara. Bukan lagi diterima sebagai satu hamba, tetapi sebagai saudara. Jadi saudara itu mestilah berbaik-baiklah. Saya ini datuk sudah, bukan pangkat datuk daripada yang dipetua governor lah. Datuk yang betul lah. Saya datuk kepada 3 cucu perempuan. Apabila saya balik sini last year lah, tahun lepas, mereka melawat saya. 2 daripada cucu datang. 3 cucu perempuan yang satu cucu masa dia datang itu 9 tahun. Satu lagi 6 tahun. Wah, kalau kamu melihat mereka, wah lemah lembut cucu saya itu. Betul lemah lembut. Sangat comel Wah, kalau kamu lihat pun kamu sayang dia. Wah, ini hati datuk lah. Sangat sayang cucu saya. Tetapi walaupun lemah lembut, apabila mereka berlawan, ganas betul loh. Jangan main-main loh. Lebih hebat daripada WWE. Kamu tahu WWE ya? World Wrestling Entertainment. Lebih hebat lagi bila mereka berlawan jangan main-main mereka cubit, tumbuk, cakar-cakar. Wah. Lemah lembut, begitu manis, tetapi bila mereka lawan, jangan main-main. Teruk sekali. Lebih lagi penghiburan yang lebih lagi daripada melihat boxing. Tetapi mereka boleh melawan, 5 minit kemudian, baik semula. Kerana mereka adalah saudara, adik, beradik. Walaupun kadang-kala dalam gereja kita melawan. Kita menyakiti hati antara satu sama lain. Kita adalah saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Jadi berilah ruang untuk persaudaraan. Jadi hari ini Paulus mengatakan, ampunilah seseorang. Berilah ruang untuk transformasi. Berilah ruang untuk persaudaraan. Saya berdoa yang Tuhan akan berbicara dengan saudara-saudari pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Pimpin langkah kami dan kuatkan iman kami. Biarlah kasih dan anugerah-Mu mengalir melalui kami kepada orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati. Amin.